Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama kembali untuk menyambung unit 2 iaitu pentaksiran alternatif ya. Jadi kita telah melihat bagaimana penilaian ini boleh dilakukan secara umumnya secara dua jenis. Satu ialah penilaian berterusan yang mana kita lakukan penilaian atau ujian sepanjang tempoh pembelajaran itu berlaku dan kita akan pastikan maklum balas diberi untuk membina kefahaman ya. Yang kedua pula ialah penilaian akhir di mana ia berlaku di hujung tempoh pembelajaran. Hasil pembelajaran pula dirujuk untuk memastikan skop penilaian adalah tepat dan sepadanan dengan apa yang kita lakukan dalam kelas. Jadi kalau anda telah mengikuti penerangan saya tentang penjajaran learning objectives, hasil pembelajaran, learning activities, aktiviti pembelajaran dan juga penilaian ya. Tiga ini amat penting yang ia patut berpadanan ya antara satu sama lain. Dia perlu dijajarkan untuk memastikan bahawa ia berlaku secara seimbang. Ada 3 kategori penilaian alternatif iaitu penilaian rakan sebaya, penilaian kendiri dan juga penilaian secara berkumpulan. So, penilaian rakan sebaya berkisar kepada kita menggunakan rakan-rakan pelajar ya untuk memberi maklum balas tentang kualiti sesuatu persembahan ataupun sesuatu produk hasil kerja pelajar. Ini boleh dibantu, boleh dipertingkatkan melalui penggunaan rubriks ataupun penyenaraian kriteria pencapaian yang kita boleh buat sebelum ujian itu dilakukan. Penilaian rakan sebaya ini banyak digunakan terutamanya untuk membantu pelajar membina keyakinan diri ya, sebab bila kita meminta mereka menilai kerja kawan-kawan masing-masing, kadang-kala ia lebih berkesan daripada bila kita sebagai pendidik menegur pelajar, sebab mereka melihat rakan-rakannya sebagai ialah kawan ya, jadi bukan a challenge ya untuk mereka. Jadi mungkin ini adalah satu cara penilaian yang boleh diubahsuai mengikut keperluan khusus atau modul yang sedang diajar. Penilaian kendiri pula ialah bila pelajar membuat refleksi tentang hasil kerja masing-masing. Jadi proses yang mereka lalui untuk membina tugasan tersebut, untuk membina sesuatu persembahan, kita ukur mengikut hasil pembelajaran yang kita inginkan untuk tugasan tersebut ya. Jadi apa yang kita buat ialah kita melihat pelajar menggunakan satu senarai item-item yang mana apa yang mereka perlu selesaikan, perlu buat, perlu tengok balik ya. So semua itu perlu disediakan lebih awal ya. So bila mereka membuat penilaian kendiri, mereka ada poin-poin yang akan digunakan untuk menilai ya hasil kerja sendiri. Dan penilaian secara berkumpulan pula ialah bila mereka bertindak dalam satu kumpulan. Ini adalah collaborative learning. Mereka akan menggunakan kekuatan masing-masing untuk melihat projek yang mereka bina daripada awal hingga akhir, hasil pendidikan, hasil persembahan kerja mereka akan diperhatikan oleh semua orang dalam kumpulan tersebut. So ini akan membantu kita sebagai pendidik untuk memantau kemajuan pelajar tersebut ya. Jadi sebab kita akan juga bukan saja melihat seorang, tapi bagaimana seseorang itu berfungsi dalam sesuatu kumpulan ya. So jenis-jenis pendaksiran alternatif yang kita boleh buat ialah nombor 1, penilaian yang secara autentik ya, secara nyata. Contohnya, kita galakkan mereka membuat e-journal ya, mereka menyimpan nota, penulisan refleksi, apa-apa maklum balas yang diterima untuk sesuatu projek ya. Semuanya disimpan dalam satu e-journal. Jadi ini akan dipantau dari masa ke semasa ya, untuk melihat
perkembangan idea, perkembangan hasil kerja, perkembangan kemahiran pelajar semasa dia membuat suatu projek. Penilaian juga boleh berasaskan kemampuan, iaitu performance based, yang mana kita kita assign pelajar untuk membuat sesuatu kemahiran yang mereka belum boleh buat, tapi kita cabar mereka untuk membuat persembahan ataupun produk yang diperlukan itu, dan kita tunjukkan di pelbagai platform. Maksudnya kita boleh minta dia buat persembahan solo, ini boleh dibuat dalam online for instance kalau macam kita pakai Flipgrid, kita boleh minta dia merumuskan hasil kerjanya mengikut kemampuan masing-masing ataupun kita boleh minta pelajar menunjukkan hasil produk mereka di sesebuah pameran ataupun pembinaan portfolio pun boleh Jadi ini bergantung secara menyeluruh kepada kemampuan kendiri pelajar kemampuan kendiri pelajar. Jadi selagi dia mampu, dia akan buat jadi kita berikan peluang untuk dia membina daya kreativiti masing-masing. Penilaian bersifat kendiri pula, iaitu personalized, ini adalah lebih bersifat jika hasil produk itu adalah sesuatu yang agak besar yang perlu dikembangkan melalui satu tempoh masa yang agak panjang Jadi kita sediakan platform untuk mereka membina hasil produk tersebut untuk juga membina keyakinan dan kebolehan diri pelajar dengan pantauan daripada kita sebagai pendidik Jadi ini selalunya berkisar kepada tugasan-tugasan yang bersifat membina sesuatu sistem ataupun membina sesuatu laman web Jadi repository yang dikumpul akan boleh dinilai, dipantau oleh guru atau pendidik, dan untuk memastikan mutu kualiti produk di tahap yang mana yang kita expect Penilaian yang bersifat integrasi pula adalah seperti projek-projek capstone ataupun projek tahun akhir yang mana pelajar diberi satu topik ataupun mereka sendiri mencadangkan sesuatu topik dan mereka akan membina penulisan hasil kerja yang berkisar kepada topik tersebut. Tapi topik tersebut adalah akan merangkumi kesemua bidang-bidang ataupun subjek-subjek yang telah dipelajari dalam suatu program tersebut Penilaian juga boleh dibuat secara pembinaan portfolio So portfolio adalah satu hasil produk yang boleh dikeluarkan di hujung pembelajaran. Penilaian kontemporari pula adalah pemilihan topik-topik yang lebih dikatakan relevan kepada masa. Ia akan mengintegrasi pelbagai kemahiran. Ia bersifat open-ended maksudnya dia tidak mempunyai satu penghujung yang muktamad. Dia mempunyai penyelesaian yang pelbagai. Jadi yang sering kita dengar yang orang akan sebut ialah problem based learning ataupun project based problem based learning Jadi POPPL. Jadi ini adalah penilaian kontemporari yang sering dikaitkan untuk mendapatkan pelajar mengaitkan apa yang dipelajari dalam satu subjek kepada subjek-subjek yang lain. Yang keenam ialah penilaian semasa, iaitu real time assessment, yang mana kita boleh gunakan waktu semasa aktiviti pembelajaran tersebut yang kita adakan dalam kelas ataupun secara online, di mana kita minta pelajar membuat nota berangkai, chain notes, membuat penulisan dalam seminit. Ini boleh dilakukan dalam kelas ataupun online yang mana kita beri tugasan itu, kita minta dia tulis apa yang terfikir dalam kepala dalam masa 1 minit, dan lepas tu kita kumpul dan kita tengok
apa dia yang masih dibelenggu dalam fikiran berkaitan dengan apa yang kita sedang ajar. Jadi ini adalah satu cara untuk mendapat feedback daripada pelajar, dan kita boleh terus menggunakannya untuk menambah baik cara kita mengajar ya. Kita juga boleh buat quiz online seperti menggunakan Kahoot ya, Quizlist, Quizizz, banyak lagi ya aplikasi yang boleh digunakan. Dan tools-tools seperti ini juga boleh direka bentuk untuk memberi pelajar peluang untuk membuat refleksi ya dalam semasa mereka belajar. So semasa mereka belajar tu tidak semestinya kita memberi ujian tu sebagai kuis saja. Kita boleh gunakan soalan-soalan itu untuk memperkukuhkan kefahaman mereka tentang sesuatu konsep yang sedang diajar. Jadi penilaian yang berasaskan cabaran pula adalah seperti ini, selalunya pada skop yang lebih besar ya, yang mana pelajar diberi masa untuk bekerja dalam kumpulan. Contohnya seperti hackathon ya, mereka disuruh mencari satu permasalahan, mereka mesti bina penyelesaian dalam kumpulan dan mempersembahkan ya hasil penyelesaian tersebut menggunakan justifikasi yang kukuh supaya mereka boleh bertanding dengan kumpulan-kumpulan lain. Ini biasa dilakukan dari masa ke semasa. Dalam kelas pun kita boleh buat secara skala yang lebih kecil. Kita bagi peluang pada mereka untuk mencari kes-kes kecil yang boleh diselesaikan, tapi mereka perlu bekerja sama dalam kumpulan. Dan akhir sekali ialah penilaian profil, yang mana kita akan merekod, menganalisa kebolehan masing-masing, minat, kompetensi dan kemampuan dalam sesuatu ilmu atau kemahiran. Inilah di tempatnya di mana kita adakan satu platform untuk pelajar menyusun produk-produk tugasan. Ini boleh dilakukan menggunakan Padlet ya, di mana tiap-tiap pelajar akan mempunyai ruang Padlet dia sendiri, jadi dia boleh muat naik apa yang dia telah lakukan sepanjang sesuatu kursus ya, for instance. Lepas tu kita minta dia susun dan buat refleksi ya tentang apa yang telah ditunjukkan, supaya kita boleh melihat perkembangan idea, perkembangan kemahiran, perkembangan kefahaman masing-masing ya dalam kursus yang kita ajar. So saya akan berhenti di sini dan akan menyambung di video yang selepas ini tentang bagaimana kita akan membina penilaian alternatif. Okey, terima kasih.